ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم والهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رحمتك وعلى رب اشرح لنا صدرنا لساننا واهدنا عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين سكان. Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihani olehmu akan mereka yang pada bumi, yang di bumi. Nescaya mengasihani akan dikau oleh mereka yang di langit. Kasihani oleh kamu akan mereka yang di bumi. Disuruhkan kita kasih sayang terhadap sama-sama kita manusia dan berkesian belas sama-sama kita manusia dan binatang-binatang yang ada pada muka bumi. Sekiranya kalau kita berkesian belas, berkasih sayang kepada isi bumi daripada manusia dan binatang, nescaya mengasihani akan dikau oleh mereka yang di langit. Dikani mereka yang di langit itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang di langit, mereka yang diibadatkan dia oleh ahli langit, penduduk di langit. Jangan pakai zahid. Bukan nak cerita katanya Allah Ta'ala itu ada di langit. Bukan. Maknanya mereka yang di langit, maknanya mereka yang diibadat akan dia oleh isi langit, oleh ahli langit. Maknanya Tuhan tidak bertempat tetapi diibadat juga kepada Allah oleh isi-isi langit. Mana malaikat-malaikat yang ada pada langit itu mengibadat kepada Allah. Jadi mereka yang di langit, maknanya mereka yang diibadat kepadanya oleh isi-isi langit. Artinya ahli langit, artinya penduduk di langit. Maknanya begitu. Bukan nak cerita katanya Allah tu ada di langit. Bukan. Maha suci Allah daripada bertempat. Jadi maknanya kalau kita bersifat dengan sifat ke-19, maka kita akan dapat ke-19 daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana katanya, balasan amalan itu bersejenis dengan amalan. Balasan amalan itu bersejenis dengan amalan. Kita berkasih sayang, berkesian belah kepada isi bumi, maka berkesian belaslah juga kepada kita oleh Allah Ta'ala, yang mana Allah tu mengibadat kepada Allah oleh penduduk di langit. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memudahkan oleh kamu
memudahkan oleh kamu dan jangan memayah kamu. Jadi maksudnya apa-apa kerjaan apa-apa kerjaan yang kita buat tu buatlah dengan secara mudah. Jangan memayah oleh kamu, jangan buat payah. Kalau nak makan, jangan memilih banyak. Jangan jadi payah nak makan, itu tak suka, ini tak suka. Itu kalau bab makanan. Kalau bab kerjaan orang yang susah itu, jangan pilih kerjaan. Kerjaan tu tak nak, kerjaan ni tak nak. Jangan buat jadi payah. Apa-apa perkara kita ambil yang mudah. Apa yang mudah kita buatlah. Kalau nak beli pun setengah orang tu jadi payah ketika nak beli. Nak pilih benda tu tak setuju, ini tak setuju. Lagi pulaknya apabila dia tanya harga, dia menawar banyak. Begitu. Tu jadi maknanya jadi buat payah pada kerja. Memudah oleh kamu, bukan maksud kata buat mudah-mudah tidak kena amati, bukan begitu. Maknanya kita bersifat dengan sifat mudah-mudah begitu. Apabila nak mesyuarat masalan, apa saja yang disetujui oleh orang ramai, kita pun setujulah walaupun tak nak atas peribadi kita tak nampak sekalipun, tapi dengan sebab orang ramai dah setuju, kita pun setujulah. Jadi mudah. Dan menyukakan olehmu dan jangan menakuti. Dan menyuka oleh kamu dan jangan menakuti. Apa-apa tu kita mendulukan kepada menyukakan orang lebih daripada kita menakuti. Contohnya apabila kita nak nasihat kepada seorang, jangan kita berat kepada menakutikan azab Allah. Jangan kita banyak sangat menakuti kepada azab Allah. Sebab menyebabkan dia boleh jadi dia tu apabila kita sebut kau ni tak solat, nantilah kena masuk neraka, nanti tak keluar, macam-macam. Jadi jangan kita berat kepada menakuti itu kena ada. Tapi jangan berat kepada jangan membanyak kepada menakuti. Bahkan kita membanyak kepada menyukai. Menyukai dengan katanya bahwasanya adalah kurniaan Allah Ta'ala itu sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Pahala Allah Ta'ala itu sangat besar. Balasan baik Allah Ta'ala itu sangat banyak. Tuhan amat mengampun. Tuhan sangat terima taubat. Jadi maknanya kalau orang ada salah, ada buat dosa, dia dengar khabar begitu, semangatlah dia nak bertaubat. Semangatlah dia nak buat amal ibadat. Semangatlah dia nak jadi orang baik. Begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang buat maksiat, tak pernah solat, kita nasihat dia, kita nak guna mana? Kita nak guna menyuka kepada dia ke nak menakuti? Kita katanya kau taubatlah daripada kesalahan kau, sebab Allah Ta'ala itu amat menerimakan taubat segala hamba-Nya. Kau walaupun kau tak pernah solat, jangan putus asa daripada rahmat Allah, sebab rahmat Allah sangat luas. Jadi maknanya kau ada masa lagi boleh nak taubatlah. Jadi maknanya kita banyak menyukakan kepada manusia dengan khabar-khabar baik. Jangan kita banyak menakuti. Sebab boleh jadinya apabila kita membanyak menakuti itu membawa kepada manusia itu jadi keliaran daripada Allah, daripada beribadat kepada Allah.
Jadi makin jauh dengan Allah. Tetapi kalau kita menyukurkan seperti kata tadi, Allah sangat mengampun, walaupun dosa dia tu besar-besar bukit sekalipun Allah Ta'ala mengampun, walaupun tak pernah buat kebajikan dosa dia tu banyak begitu lalu sekalipun Allah Ta'ala mengampun. Rahmat Allah Ta'ala tidak terpilih, tidak memilih orang. Siapa pun saja yang Allah Ta'ala boleh membagikan rahmat kalau kita taubat, kita ibadat kepada dia, kita menyesal di atas kesalahan kita, dia timur taubat, dia rahmat balik, dia kesian belah balik pada kita. Jadi maknanya kita bagi khabar kesukaan, dulu kan khabar kesukaan di atas menakuti. Apabila kita bercakap. Jadi lebih baik kalau itu, lebih baik kita bagi semangat. Lebih baik daripada kita bagi semangat daripada kita menakuti. Begitu. Dan sebeda ya Nabi SAW memasuk oleh Allah Ta'ala akan syurga, memasuk oleh Allah Ta'ala akan syurga, yakni ke dalam syurga. Allah Ta'ala memasuk ke dalam syurga, memasukkan siapa? Lelaki. Lelaki ni makna orang. Bukan kata habis itu perempuan. Tak. Sebab tu maksud dengan kata lelaki ni orang. Maksud dengan lelaki sini orang. Jadi maknanya tak kira lelaki perempuan lah. Memasuk oleh Allah Ta'ala akan syurga. Jadi Allah Ta'ala memasukkan ke dalam syurga. Memasukkan siapa? Lelaki yang akan orang yang, lelaki yang akan orang yang adalah ia orang tu mudah hal keadaannya membeli. Dia ketika dia beli dengan secara mudah. Ketika dia beli dengan secara mudah. Bukan maksud kata beli dengan mudah tu mana duit ada, mudah nak beli, senang nak beli. Bukan maksudnya begitu. Dengan maknanya seperti kata tadi, dengan maknanya dia tidak bersangatan pada menawarkan harga untuk nak turunkan harga, nak dapat murah barang yang dia beli. Kalau nak minta turun, nak menawar, bolehlah. Tapi jangan melampaui. Jangan melampaui, lepas minta lebih, minta kurang tu, minta kurang banyak. Atau minta kurang tak banyak, tapi kalau orang jual tak bagi, sudahlah. Cuba minta, kalau dia tak bagi, sudahlah. Satu maknanya mudah senang keadaan dia tu membeli. Mana apabila yang beli tu beli dengan secara mudah, tidak bersangatan, tidak melampaui pada menawarkan harga barang. Dan satu laginya mudah pada membeli itu maknanya tidak lambat bayar. Tidak lambat bayar. Jadi mana beli apa-apa terus bayar. Kalau nak butang pun butang tak lama. Jangan kata beli nak bolehkah bayar tu lepas minta, lepas minta, kesian kepada orang jual. Jangan menawar banyak. Begitu. Dan menjual, jadi maknanya kalau dia berjual pun mudah secara jual. Dengan maknanya mudah pada keadaan menjual tu, maknanya dia tak menipukan orang pada timbangan dan pada sukatan. Tidak menipukan orang pada timbangan dan pada sukatan. Dan mana bagai-bagai menipu itulah. Dan apa lagi? Itu maknanya kalau katanya orang jual tu, orang beli tu minta
turun harga sikit-sikit, kita katanya bagilah. Jadi kata tu jadi mana kata mudah, senang pada masa menjual, tidak menipu dengan timbangan dan dengan apa dia? Dengan sukatan dan dengan ukuran, tidak menipu dengan letak benda baik di atas, yang tak elok di bawah, yang elok di atas supaya tertipu mata orang. Jangan. Dan yang menghukum dan yang mengkehendaki akan hukum. Sini menyelai dia bahasa Arabnya ba'i'an, apa dia, mushtarian wa ba'i'an wa qadiyan wa muqtadiyan. Di sini dia kata qadiyan ni dia kata menghukum. Bahasa Arab tu qadiyan. Di sini dia terjemah kata yang menghukum. Lepas tu muqtadiyan, dia terjemah kata yang menghendaki akan hukum. Tapi dia qadiyan ni mana menghukum pun ada. Qadiyan ada juga pakai mana menunai, membayar. Ada mana menunai, ada mana membayar. Sebab bahasa Arab kata qada'ud daini, membayarkan utang. Nah, qada'ud daini maknanya membayarkan utang. Tapi ada juga qadiyan dengan mana menghukum. Kita ikut dia dulu. Dia katanya mudah pada keadaan yang menghukum. Sekiranya kalau kita jadi qadi, orang nak tanya hukum kita tu senanglah kita jawab. Jangan katanya esok dah, hari ni saya sibuk. Pergi pula, tunggu jap, datang pagi, kata sebelah petang lah. Kau datang sebelah petang, pagi ni saya sibuk. Tu jangan. Kalau kita jadi qadi, kalau kita jadi hakim, kita orang yang menghukum, jadi hukum dengan secara senang, jangan buat payah-payah. Begitu juga kalau kita nak minta orang menghukum, maka jadi dengan mudah. Jangan banyak hal, jangan banyak benda, memilih banyak, jangan. Ini ikut dia. Tapi setengah tu dia qadiyan, dia tak pakai makna menghukum. Setengah tu dia urai katanya qadiyan tu makna dia membayarkan utang. Jadi maknanya kalau kita berhutang, jadi mudah kita nak bayar. Ada bila kita bayar, ada kita bayar. Kalau tak ada kalau tidak ada boleh bayar lagi, bagi tahu kepada tuan hutang, katanya minta tangguh lagi sebab saya sekarang tak ada lagi, tak ada duit lagi nak bayar. Dan juganya muqtadiyan tu mana yang minta hutang. Kalau kita nak minta hutang dia orang pun dengan secara mudah juga tanya boleh bayar ke tidak lagi. Kalau orang tu jawab katanya saya tak ada lagi, kita pun biarkan dulu. Begitulah. Jadi mudah pada bayar hutang dan pada minta hutang. Setengah ni uraiannya begitu. Maka orang yang bersifat dengan sifat mudah pada 4 perkara jual beli, Allah Ta'ala akan bagi balasan baik kepada dia, ialah Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalamnya, ke dalam syurga. Ini 2 hadis ini menunjuk katanya digalakkan kita bersifat dengan mudah. Jangan buat banyak hal, begitu. Apa-apa sajanya, boleh saja. Kalau tidak ada darurah apa dia, boleh saja. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut olehmu akan Allah. Takut olehmu akan Allah, yani takut olehmu akan Allah. Sini maklum apa maksud dengan takut Allah, kita dah maklum.
dan jangan engkau hinakan daripada kebajikan itu akan sesuatu. Dan jangan engkau hinakan. Pandang lekeh. Pandang hina rasa sikit. Rasa sebuah salah. Daripada kebajikan, daripada mengerjakan kebajikan. Daripada kebajikan, daripada mengerjakan kebajikan itu akan suatu. Suatu daripada kebajikan. Jadi maknanya kebajikan tu jangan kita fikir kata ini sebuah salah kita nak buat sebab sikit sangat. Jadi maknanya jangan pandang lekeh. Walaupun kita katanya, walaupun kalau bekerja tu, walaupun dapat seduit pun kita buat. Jangan fikir kalau tak 100 tak buat. Tak ambil. Kalau 10-2 dia ambil. Kalau 1 sen 2 sen dia tak ambil lah. Dia tak buat lah. Jadi sini maknanya jangan engkau hinakan ini, pandang hina, pandang lekeh, rasa sebuah salah nak buat. Kita ada duit RM1 saja. Kebetulannya orang datang minta sedekah. Kita ada duit 50 sen. Tak ada dah yang lain. Kebetulannya ada orang minta sedekah. Kita nak bagi 50 sen. Ini sebuah salah nak bagi ni. Kalau nak bagi, bagilah boleh RM10, 10 tapi tak kebetulan kita bawa duit pula. Kebetulannya kita tak bawa duit. Ada saja 50 sen. Bagilah. Walaupun jangan panggil kata nak dapat banyak mana pahala sedekah sebanyak ni. Jadi maknanya kalau dapat sedikit kita ambil. Kalau dapat banyak pun kebajikan tu kalau besar pun kita ambil. Kalau kecil pun kita ambil. Kalau sedikit bab pahalanya kita kena ingat begitu. Bab pahala ni kita kena ingat begitu. Besar kita ambil, kecil pun kita ambil. Jangan pilih ambil yang besar, yang banyak saja. Kecil besar kita ambil. Kecil besar kita ambil, sikit banyak pun kita ambil. Jangan kata sikit tu sebab salah. Kalau harta benda dunia tu, biarlah. Kalau kita kata beras sebiji, beras biji orang bagi pada kita, kalau tak ambil tu biarlah. Tapi kalau nak cerita kata, kalau bab pahala ni, jangan rasanya sebab salah. Sikit pun buat, banyak pun ambil. Itu maksud kata, jangan engkau hinakan daripada kebajikan akan suatu. Daripada mengerjakan kebajikan. Buat begini dapat pahala sedikit, sebab salah kita nak buat, jangan buat gitu. Jangan jadi begitu. Dan jikalau bahawa engkau, ni nak cerita kata amalan yang sedikit, jangan kita nak kebajikan yang sedikit, jangan kita rasa sebuah salah nak buat. Tengok dia kata, dan jikalau bahawa engkau tuangkan daripada timba. Daripada timba. Pada bijanu orang. Nak begitu. Daripada timba. Patulan tu tak nak. Daripada timba. Pada bijanu orang. Timba. Patulan tu tak nak. Dan jikalau bahawa engkau tuangkan. Bagi minum. Tuangkan air. Daripada timba kita, baldi kita. Timba, baldi, bekas air. Pada bijanu, pada bekas air, orang yang menuntut tuang, orang menuntut tuang air. Orang minta. Contohnya, kita bawa air 1 botol, masalah besar jugalah. Kita bawa air 1 botol. Tiba-tibanya orang tu dia dah dia minta 1 cawan. Minta tuang air sedikit. Air yang ada tangan kau saya nak minta sikit. Saya nak minta sikit. Sebab sekarang saya nak makan ubat. Saya terlupa nak bawa air. Masalah. Saya nak makan ubat. Saya terlupa nak bawa air. Nak minta air yang ada kat tangan kau boleh sikit. Kita pun jangan ingat kata ni sebuah salah ni nak bagi sedikit ni.
pakai tak payah bagi, jangan. Walaupun sedikit sekalipun kita ambil. Dan bahawa engkau berjumpa akan saudaramu, kau sama, dan bahawa engkau berjumpa kan saudaramu, berjumpa, padahal mukamu kepadanya manis sekalipun. Berjumpa dengan orang dengan muka manis sekalipun, itu dah satu kebajikan. Walaupun jangan kata nak dapat banyak mana pahala daripada sekadar senyum tak letih pun. Daripada buat muka manis di depan orang, apabila kita bertemu dengan siapa saja buat muka manis, jangan fikir kata ini nak dapat berapa pahala sebab tak banyak buat. Sekadar buat muka manis, senyum manisnya begitu saja. Jangan fikir kata ini sebuah salah kita nak buat ni. Jangan kita fikir begitu. Dan takut olehmu akan menghulurkan kain ke tanah. Menghulurkan kain ke tanah. Ini melabuhkan kain. Ini sebuah bagi orang lelaki. Dan takut oleh kamu, jangan buat. Takut oleh kamu akan mengulurkan kain, melabuhkan kain ke tanah. Jangan kalau pakai kain ke, pakai seluar ke, jangan labuh sampai ke tanah. Maka bahwasanya mengulurkan kain pakai itu daripada takabur. Itu tanda kata orang sombong, orang takabur. Dia sini kena bahas panjang. Dia adat orang Arab dulunya, orang yang mulia-mulia tu, pakaian orang Arab sama juga pakaian Cina pada zaman dulu, Jepun pun sama. Orang dulu tu dia pakai nak bagi hebat tu tangan baju kena luas. Baju luar dia tu tangan baju kena luas. Ada satu hastanya begitu. Tu pakaian tu tidak tinggi. Kalau maknanya pakaian sakat naik sampai betis tu hinalah. Tak ada jadi kehebatan lah begitu. Kain kena hebat, kena pakai. Jadi mana nak jadi hebat, nak jadi menggahan tu, kain baju tu dia kena labuh sampai meleret di atas tanah. Tangan baju mesti luas. Tidaklah kita speed macam sekarang. Dia kena luas macam tu. Adat pakaian orang dulu. Itu pakaian orang yang kemegahan, begitulah. Tapi kita sekarang adat orang kitanya tidak tilik begitu. Pakai sikat ke, pakai labuh ke, tidak ada kemegahan di sikat di labuh. Jadi maknanya Nabi larang, katanya haram melabuhkan kain itu sekiranya kalau ada jadi takabur dengan sebab jadi sombong, jadi takabur dengan sebab melabuhkan kain baju ke tanah. Tapi kita orang Melayu tidak ada pun adat macam tu, tidak ada. Adat macam tu tidak ada. Kalau labuh, kalau singkat pun biasa. Tak jadi megah dengan sebab labuh, tak jadi inu dengan sebab singkat. Dengan sebab sikat pakaian. Dia tak tilik kepada begitu. Maka di sini maknanya melabuhkan akan pakaian turun sampai ke tanah. Sini tanda kata orang itu bertakabur. Jadi kerana bertakabur. Sebab tu jadi maknanya untuk lelaki itu pakaian tu Nabi katanya jangan lebih daripada buku lali. Jangan lebih bawah daripada buku lali. Sakat buku lali saja. 2 mata kaki. Dan takabur, dan tiada dikasihkan dia kan orang yang takabur oleh Allah. Sebab memanjang melabuhkan kain tu, jadi kata dia tu bertakabur. Maka orang takabur, orang itu Allah Ta'ala tidak kasih kepada dia.
Dan jikalau seorang memaki, ia akan dikau. Sekiranya kalau ada orang memaki kepada kita. Sekiranya kalau ada orang memaki kepada kita. Dan mencela, ia akan dikau. Memaki kepada kita, mencelakan kepada kita, mencacikan kepada kita. Dengan pekerjaan ini, dengan perkara-perkara yang tiada ia padamu, pada engkau. Benda ni tidak ada di kita. Benda yang dia kata, ia caci pada kita, benda ni tidak ada daripada kita. Benda yang dia memaki kepada kita, benda ni tidak ada pada kita. Hanya saja-saja dia nak kata, saja-saja dia nak mencela dengan perkara yang tidak ada pada kita. Dia katanya kita ni malah buat amal ibadat, tak pun. Kita ni kedekut, tak pun. Kita ni malah solat, tak pun. Katalah. Maka jangan kamu celakan dia. Kita jangan balas. Apabila dia memaki pada kita, apabila dia mencelakan kita, jangan kita balas. Jangan mencelakan dia dengan pekerjaan yang ada ia padanya, pada seorang. Kita jangan cela pada dia, cela dengan perkara keaiban yang ada pada dia. Jangan katanya apabila dia cela pada kita, kita pun kau tak tilik pada kau sendiri, begini. Jangan kita balas. Biarlah. Biarlah. Macam ada anjing salak kepada kita. Kita apabila ada anjing salak kepada kita, kita lalu anjing tu salak-salak kepada kita, kita buat macam mana? Buat tak tahu, terus jalan begitu. Jangan kita, anjing ni salak kepada aku, kau tu makan daging busuk, kau makan daging tak masak pun, kau duduk tak ada rumah pun, jangan kita dek bangki pada dia. Biarlah. Dan tinggal olehmu akan dia. Biar dia. Jangan peduli, jangan padul pada dia. Biarlah. Jangan kita erau pada dia. Dan adalah keberatan. Kenapa? Dan yang ni kerana. Dan yang ni kerana adalah keberatan, keberatan seorang. Dan adalah keberatannya keberatan cela, dan kesakitan balasannya cela atasnya, atas seorang. Dia cela kita, kita tak cela dia kan. Dia memaki kepada kita, kita tak memaki kepada dia. Jadi dia boleh dosa, dia boleh salah, kita lepas, begitu. Dan pahala bagimu. Kita dapat pahala sebab kita sabar. Orang memaki kepada kita, siapa dia dapat dosa. Kalau dia tak taubat, dia akan masuk neraka dengan sebab dia memaki kepada kita, dengan sebab dia mencelakan kepada kita. Kalau dia tak taubat, dia masuk neraka. Tapi kita balas ke tidak, memaki pada dia balas ke tidak, tak. Hanya kita sabar di atas kena maki dia. Maka kita akan dapat pahala, dia dapat dosa. Sebab tu jangan kalau dia memaki, kita memaki balik, kita berdosa, dia pun berdosa. Tak pasal. Begitulah. Jadi kalau ada orang maki, kita sabar, kita dapat pahala sabar. Dia dapat dosa, dapat kesakitan, kesusahan, keberatan. Jadi keberatan, kesusahan, seksaan, dosa daripada memaki itu dia yang tanggung. Jadi dia dapat pahala, dapat dosa, kita jangan nak dapat dosa macam dia jugalah. Dia dapat dosa dengan sebab dia ganggu kita, kita cari jalan dapat pahala dengan sebab dia ganggu kita. Kalau tidak dia berdosa, kita pun berdosa. Kita berdosa, dia berdosa, kita pun berdosa. Jadi nak bagi untungnya, dia berdosa, kita dapat pahala. Dia berdosa, kita dapat pahala.
Tu lafaz hadis tu habis zakat tu. Dan pahalanya bagimu habis itu. Lepas tu yang ada lepas pada bagimu tu belum pada dan sebeda tu itu tak masuk dalam lafaz hadis. Hadis yang panjang tadi tu sampai kepada kata dan pahalanya bagimu. Itu sampai ke situ saja. Mana dan jangan kamu buat dan janganmu makikan seorang. Ini tak masuk. Tak masuk dalam hadis ya. Ini tak masuk dalam lafaz hadis. Sebab lafaz hadis tu kalau bahasa Arab lafaz hadis sebenarnya dan pahalanya bagimu habis zakat tu. Habis zakat tu. Lepas tu perkataan dan janganmu memakikan seorang itu bukan lafaz hadis. Barangkalinya tambahan daripada pengarang tidak pun salah pada citakan. Tidak pun salah pada citakan, tidak pun tambah daripada pengarang kitab. Tapi lafaz hadis tu bukanlah. Lafaz hadis tu dah habis zakat dan pahalanya bagimu. Sampai zakat tu saja. Begitu ya. Tidak pun yang musannif tambah, tidak pun salah pada citakan. Pada kata dan janganmu makikan seorang. Begitu ya. Hadis lain pula. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut olehmu akan yang haram. Takut olehmu akan yang haram. Maknanya jangan buatlah. Takut olehmu akan yang haram, perkara-perkara yang diharam oleh syarak kita mesti takut, maknanya jangan kita buat. Jangan kita buat. Artinya kita tinggal akan benda haram. Kita jangan buat, kita tinggal benda haram. Jangan kita sibuk dengan dia. Apabila kita dapat takut akan yang haram, tapi maksud takut ni bukan gerun, bukan begitu. Maknanya terjaga daripada yang haram. Terjaga daripada yang haram. Itu maksudnya begitu. Maksudnya terjaga daripada yang haram, maknanya tak buat benda haram. Jaga jangan buat. Terjaga, terlepas daripada benda haram. Itu makna takut. Artinya satu lagi katanya terpelihara daripada yang haram. Maknanya tak buatlah. Bukan takut gerun macam orang takut ke bukan anak ayam takut ke helang, bukan macam itu. Bukan takut begitu. Kalau orang tua orang tani katanya jangan takut macam anak ayam takut ke helang. Bukan takut macam tu. Maknanya jangan buat. Tidak buat. Kalau boleh tinggal benda haram, kalau tak buat benda haram, apa balas, apa jadinya? Nescaya jadilah engkau yang bersangatan manusia, yang mana yang bersangatan manusia, mana jadilah engkau tu manusia yang paling kuat. Jadilah engkau yang bersangatan manusianya, jadilah engkau manusia yang paling kuat berbuat ibadat. Jadi kalau orang tanya, macam mana saya nak bagi kuat amat ibadat? Jawabnya, tinggal benda haram. Tinggal benda haram apabila apabila masa kita ni, apabila kita tak buat benda haram, jadi ada masalah kita nak buat amat ibadat. Sebab kita tak peduli kepada, tak erau, tak peduli, tak ingin nak buat pun pada benda haram, jadi ada masalah kita nak buat amat ibadat jadi banyak. Begitu. Jadi macam mana kalau nak jadi banyak amalan ibadat, padahal dia duduk sibuk dengan benda haram? Kan?
Padahal dia tu masih sibuk dengan benda haram, tak boleh jadi nak sibuk nak kuat amal ibadat. Dan redha olehmu dengan barang yang dibagi oleh Allah bagimu. Dan redha setuju, jangan kita tak puas hati, jangan kita tak puas hati, kita setuju, kita redha, jangan kita tak puas hati, jangan kita rasa duka cita di atas benda-benda dunia yang kita tak dapat. Orang ni dapat gaji besar, kita tak dapat. Orang ni dapat kekayaan, kita tak dapat. Tapi jangan kita rasanya begitu. Kita kena redha, kena puas hati, kena terima apa dengan barang yang dibagi, yang diberi. Dengan barang yakni daripada barang yakni rezeki-rezeki, nikmat-nikmat. Dengan barang rezeki-rezeki, nikmat-nikmat yang dibagi ni, yang diberi. Tapi dibagi ni munasabah dengan rezeki. Dibagi, diberi munasabah dengan rezeki. Jadi mana rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, mestilah kita redha, terima, dah puas hati dengan sebanyak Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jangan rasa tak puas hati, dapat sebanyak ni, rasa tak puas hati, dapat sebanyak ni, nak banyak lagi. Jangan. Sekiranya kalau kita redha dengan apa, dengan sekadar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, nescaya jadilah engkau terlebih kaya manusia. Kita akan jadi manusia yang lebih kaya daripada orang lain. Sekiranya kalau kita redha dengan apa, dengan sekadar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebanyak mana yang dia bagi, sebanyak itulah yang kita redha. Jangan buat tak puas hati dengan benda, dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Sekiranya kalau kita dapat redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, jadilah kita ni manusia yang paling kaya. Jadilah kita ni manusia yang paling kaya, tetapi bukan kaya harta benda. Dikandaki dengan kaya di sini, kaya hati. Dikandaki dengan kaya di sini, kaya hati. Kaya hati. Maknanya tak nak dah. Kaya ni mana tak nak. Berasa cukup tu mana kaya. Dengan maknanya, sebabnya kalau kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, apabila sekiranya kalau kita redha dengan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tentu tidak adalah kita ni tamak kepada harta orang lain. Dah habis. Sifat tamak nak barang orang tu, kalau dia bagi ke saya, elok benda ni. Habislah kita daripada tamak barang-barang yang ada, harta benda yang ada di dalam tangan manusia yang lain. Sekiranya begitu. Sekiranya kalau kita redha, dah banyak ni, setakat ni, dah puas hati dah kita. Maka dah tak ada lah. Habislah sifat tamak kepada yang lain daripada Allah Ta'ala bagi tu, dah habis. Apabila begitu, jadi rasa nak benda tu, nak barang orang ni, nak barang orang ni, dah habis. Sebab dikandaki dengan kaya ni, kaya hati. Jadi maknanya, tak fikirlah nak barang orang tu, dah habis. Dan berbuat baik olehmu kepada orang sekampungmu. Dan berbuat baik olehmu kepada orang sekampungmu. Tapi dalam bahasa Arab tu ahlimu, keluarga.
Dan buat baik olehmu kepada orang yang sekampungmu. Supaya jadilah engkau mukmin, yakni orang mukmin yang sempurna iman. Nascaya jadilah engkau mukmin, orang mukmin, yakni jadi orang mukmin yang sempurna iman. Kita buat baik kepada dia, apa yang kebaikan yang kita ingin ada di kita, kita ingin nak bagi ada kepada orang yang sekampung dengan kita. Kita dapat solat jemaah, kita pun ingin bagi orang lain dapat solat jemaah juga. Kita dapat belajar, kita ingin orang lain dapat belajar, dapat tahu macam kita juga. Itu tanda kata kita ni iman kita dah sempurna. Begitulah. Jadi maknanya kalau kita ingin nak beri jadi baik kepada orang lain juga, bukan sekadar kita saja, maknanya itu tanda katanya iman seorang tu dah sempurna. Dan kasih olehmu bagi manusia dan kasih olehmu bagi manusia. Kasih ni, kasih bagi manusia ni maknanya kita suka bagi nak dapat kepada dia akan barang yang kau kasih bagi dirimu. Mana apa benda yang kita suka nak dapat kepada kita, kita akan suka juga dapat kepada orang lain. Nah, apa benda yang dapat kebaikan, apa-apa benda saja yang kita suka nak dapat kepada diri kita, kalau orang lain nak dapat juga tu, mesti kita pun rasa suka juga. Kita dapat ilmu. Kita belajar, kita dapat ilmu. Tiba-tibanya ada kawan kita, dia pun belajar juga. Dia pun dapat ilmu macam kita juga. Kita pun bergembira, suka. Jangan tidaklah kau belajar juga nanti dia berdengki. Jangan. Apa-apa kebaikan yang kita suka dapat kepada kita, kalau nak dapat kepada mesti kita kena suka juga. Kita kenyang, kita suka bagi orang lain tu kenyang macam kita. Nascaya jadi engkau muslim. Jadi engkau tu orang muslim, orang Islam. Maknanya jadi engkau orang muslim, mana ada tandaan Islam pada diri engkau. Begitu ya. Nascaya jadi engkau muslim, mana nascaya ada tandaan Islam pada diri engkau. Bukan kata belum pada ni kafir lah. Bukan. Maknanya ada tandaan kata ni lah orang Islam sebenarnya. Ada tandaan Islam, kait sikit lagi. Jadi engkau muslim, ada tandaan Islam yang sebenar, yang sebenar pada diri engkau. Jadi inilah ni lah orang Islam sungguh. Ni baru betul orang Islam. Kita boleh cakap begitu kan. Ni lah orang Islam aslinya. Kita cakap begitu. Ni baru patut dengan orang Islam. Begitulah. Dan jangan engkau banyakkan bertawa. Bertawa-tawa. Mengilah dengan suara yang kuat. Dan jangan engkau banyakkan ketawa. Kenapa? Maka yakni kerana bahawasa membanyakkan bertawa itu mematikan hati. Membawakan membanyakkan bertawa itu mematikan hati, menyebabkan hati seorang tu jadi mati. Apabila hati seorang tu jadi mati, maka dengan sebab mati hati dia ni lah, dia tak nampak bagai-bagai jalan kebajikan.
Dia tak nampak, dia lalai daripada buat amal ibadat, dia tak nampak baik, benda baik sebab hati dia dah mati. Dia lalai daripada buat kesiapan untuk mati, dia lalai daripada buat kesiapan untuk nak menghadapi kepada akhirat sebab orang mati. Sebab kalau orang tu mati, kalau api nak terbakar rumah pun dia tak lari. Dia tak tahu sejuk panas pun orang mati. Dia tak tahu sejuk panas. Kalau ular yang bisa datang kepada dia, dia tak lari. Kenapa? Sebab dia mati. Orang yang nak lari daripada ular datang tu orang mana? Orang hidup. Orang yang nak cari kebaikan, nak lari daripada kemudaratan, orang mana? Orang hidup. Sebab tu kalau rumah terbakar, kalau dia mati, dia tak lari. Kalau ular datang nak gigit, kalau singa datang nak makan, dia tak lari sebab dia mati. Jadi hati orang kita pun demikian tu. Kalau mati, nak buat amalan nak masuk neraka pun dia tak rasa kata nak masuk neraka. Benda kebajikan pun dia tak rasa nak buat. Memanglah hati dia mati, dia tak rasa ingin kepada baik. Dia tak rasa nak tuju kepada kebaikan, dia tak terasa nak lari daripada perkara yang mudarat. Nak buat kesiapan untuk mati tak terasa nak buat. Nak buat kesiapan nak bagi senang pada akhirat esok, dia tak nak buat. Orang mati, apa yang nak buat? Lagi pulanya, mematikan hati. Dia mati hati dengan sebab sunyi daripada zikrillah. Apabila banyak ketawa itu, memanglah ketika itu mengurangkan seorang tu daripada zikrillah. Banyak berbual-bual dengan benda yang tidak ada berfaedah tu mematikan hati itu sebab hati kita kalau lalai daripada zikrillah, hati itu mati. Nak bercayakan, nak menurkan, mencayakan hati itu dengan zikrillah. Tetapi membanyakkan bertawa sana itu membawa kepada mati hati. Gelap. Begitulah. Jadi mati hati sama dengan orang mati. Dia tak ingin nak buat benda baik, dia tak tahu takut dengan benda jahat, benda mudarat. Benda ada faedah, dia tak ingin nak buat. Benda ada mudarat, dia tak rasa nak lari. Macam orang lari. Kalau nak bagi emas pada dia, dia tak ambil. Kalau api datang, kalau ular datang nak gigit dia, dia tak lari sebab orang mati. Begitulah. Hati kalau mati begitu. Tak ingin, tak apa benda yang mudarat dia buat, dia tak tahu kata, dia tak tahu takut. Begitulah. Kemudian katanya, dan sebeda ia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi nurikal karim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma fasnahu wa ma sami'nahu wa ma katabnahu فردد علينا وافتح بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.